Tersebut kisah di sebuah pulau kecil diberi nama negara Singapura. Seorang dagang dan ulama dari Pasai, Tuan Jana Khatib telah datang ke Singapura. Dikagumi oleh semua orang, Tuan Jana Khatib telah dianggap sebagai seseorang yang berilmu, tulus dan baik hati. Walaupun nasib berkata sebaliknya dan menjatuhkan manusia dengan pertikaian, Tuan Jana Khatib tidaklah berbeza. Seorang pewaris sultan dan anggota kerajaan menjadi cemburu kepada Tuan Jana Khatib. Beliau berasa tergugat atas jawatan yang dipegang Tuan Jana Khatib. Lalu beliau pun menghadap sultan untuk menghancurkan Tuan Jana Khatib. Akibatnya baginda menitahkan Tuan Jana Khatib dibunuh. Hukuman telah dijatuhkan dan Tuan Jana Khatib telah ditangkap lalu diikat di sebatang tiang. Maka mayat Tuan Jana Khatib hilang termasuk darahnya sekali. Sebelum kematian, Tuan Jana Khatib bersumpah negeri ini akan dilanda musibah yang amat dahsyat, kata Tuan Jana Khatib. Seiring berjalannya masa, musibah menjadi kenyataan. Negeri tersebut dilanda ikan todak. Sultan telah mengetahui kejadian tersebut, lalu baginda memerintah rakyatnya menggunakan betis di sepanjang pantai agar ikan-ikan todak itu tidak lagi dapat menyerang. Kata baginda, arahkan semua orang kampung menggunakan betis mereka sebagai kubu. Pada waktu itu, datanglah seorang budak kecil, kanak-kanak lelaki yang pintar lagi cerdas bernama Hang Nading menghadap Sultan. Tuanku, Patik rasa jika kita terus menyuruh hamba rakyat menggunakan betis untuk menahan serangan ikan todak, maka lebih ramai rakyat Singapura yang akan mati, tuanku, kata Hang Nading. Hai si kecil, adakah kamu mempunyai cadangan yang lebih baik untuk battle? Kata Sultan Singapura. Ya tuanku, Patik rasa adalah lebih baik jika kita menggunakan batang-batang pisang untuk melawan serangan ikan-ikan todak itu, kata Hang Nading. Batang pisang? Bagaimana caranya Hang Nading? Kata Sultan Singapura. Kita boleh menggunakan batang-batang pisang sebagai kubu di sepanjang pantai negeri kita. Apabila ikan-ikan todak menyerang, lembing todak akan terletak di batang pisang. Apabila ikan-ikan todak ini sudah terlekat, rakyat sekali boleh menentak ikan tersebut sampai mati, kata Hang Nading. Apabila kata-kata Hang Nading didengari oleh Sultan Singapura, baginda sedar akan kebenarannya. Tanpa berlengah lagi, baginda memerintahkan semua rakyat negeri itu untuk menanam batang-batang pisang di sepanjang pantai untuk dijadikan kubu. Akhirnya, terbukti buah fikiran Hang Nading membuahkan hasil dan ikan-ikan todak berjaya ditewaskan dan negeri Singapura akhirnya terselamat. Sultan Singapura berasa sungguh gembira dan bahagia. Baginda pun menghujani Hang Nading dengan hadiah-hadiah yang istimewa. Baginda amat bersyukur kerana negeri Singapura dikurniakan dengan seorang kanak-kanak yang pintar lagi cerdik orangnya. Disangka panas sampai petang, rupanya hujan di tengah hari. Para pembesar negeri itu berasa iri hati dan dengki dengan kepintaran dan kecerdasan Hang Nading. Maka, para pembesar negeri bersepakat untuk menghasut Sultan untuk membunuh Hang Nading. Mereka menasihati Sultan untuk membunuh Hang Nading yang pintar dan cerdas itu kerana mereka risau dia akan menjadi lebih cerdik kelak. Malah, mereka berjaya meyakinkan Sultan jika Hang Nading menjadi lebih pintar, cerdas dan mencapai umur remaja, nescaya mahkota Sultan pun akan cuba dirampas olehnya. Ampun tuanku, Patik berasa mahkota tuanku akan tergugat sekiranya tuanku membiarkan Hang Nading yang pintar dan cerdas itu membesar sehingga dewasa, kata pembesar itu. Mendengar hasutan para pembesar negeri yang tidak berasas itu, Sultan Singapura dengan serta-merta menjatuhkan hukuman bunuh tanpa usul periksa Hang Nading. Walaupun Hang Nading telah berjasa kepada negeri Singapura,
Tetapi Hang Nadim telah diikat dengan rantai besi lalu dihumbangkan ke dalam laut hidup-hidup. Semua rakyat negeri Singapura berasa sedih dengan kematian Hang Nadim, akan tetapi mereka berasa terlalu takut dan tidak berdaya untuk melakukan apa-apa usaha untuk menentang kezaliman itu.